Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Nur Hisam bin Ahmad, Pengetua Sekolah Agama Menengah Nurul Iman, Puan Kalsum binti Siddiq, Penolong Kanan Pentadbir, Puan Hajah Khadijah binti Ishaq, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke program Sentuhan Permata Mutiara Hati tahun 2021. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama dalam program yang mulia ini. Awal bismillah pembuka bicara, kata disusun mohon keberkatan. Tangan ditadah sebelum bermula, doa diminta, hajat dilafazkan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengaminkan bacaan doa oleh saudara Abdullah Hakim bin Ahmad Saiful. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke arah kebaikan dan pertingkatkanlah iman kami, serta limpahkanlah kemakmuran dan kebahagiaan kepada negara kami bagi mencapai kejayaan dalam segala urusan. Bukakanlah pintu hati kami dengan kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan hikmah darimu. Justru itu, janganlah engkau membiarkan kami mengendalikan urusan kami bersendirian tanpa hidayahmu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya amat banyak pertolongan yang telah engkau kurniakan kepada kami. Dengan pertolonganmu jugalah dapat kami mengatur serta berkumpul sebegini, dengan harapan semoga dapat merapatkan lagi hubungan dan jalinan mesra di antara kami. Mudah-mudahan kesatuan mutlak dapat ditegakkan dan mahabbah serta ukhuwah dapat dieratkan. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang akan diadakan pada malam ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatsba'una syakiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaikal masir. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Semoga segala permintaan dan hajat kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan acara bicara sentuhan permata mutiara hati. Untuk itu, dijemput Tuan Haji Muhammad Nur Hisam bin Ahmad selaku Pengetua SAM Nurul Iman untuk menyampaikan bicara beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Yang berusaha Puan Kalsum binti Siddiq, penolong kanan pentadbiran, yang berusaha Puan Hajah Khadijah binti Ishaq,
penolong kanan hal ehwal murid, menanggung tugas penolong kanan co-curriculum, barisan guru kanan mata pelajaran, barisan guru-guru, ya, dan anak Mumtaz Saleh calon syurga Sam Nurul Iman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana memberikan kita ruang dan peluang dalam kesibukan dan kekangan, ya, ujian pandemik COVID-19 ini, masih lagi kita dapat, ya, bertemu di alam maya ini. Tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sesungguhnya, ya, anugerah Allah itu sangat melimpah ruah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada anak pengacara majlis dan juga anak anda pemimpin bacaan doa tadi. Terima kasih. Moga-moga Allah menerima, mengabulkan permintaan kita semua, insya-Allah. Baik. Anak-anak yang dikasihi, alhamdulillah, sedar tak sedar kita sudah berada di hujung bulan Ogos dan akan menyambut bulan September tidak berapa lama lagi. Bermakna, ya, ujian, hari ujian antum, ya, sudah menghampiri. Tetapi maknanya jangan risau dan jangan takut, ya, kerana sesungguhnya antum bukan bersendirian dan berseorangan, ya. Kerana di kiri kanan antum, ya, guru-guru yang sangat dedikasi, guru-guru yang sangat mengasihi, guru-guru yang sangat, ya, prihatin cakna dengan keadaan antum semua, insya-Allah, ya. Dan harapan kita pada malam ini, ya, kita dapat apa kata orang tu, memanfaatkan waktu kita, ya, waktu kita. Terima kasih kepada bahagian kurikulum dan juga semua sekali yang terlibat secara langsung atau tidak untuk menjayakan program perkampungan ilmu ini, ya, dan kita selitkan dengan sentuhan permata mutiara hati, dan terima kasih kerana memberikan laluan kepada saya. Kejap, Baik, saya terlupa nak tengok masa ni. Okey, tak apa. Okey, ya. Sekarang 8:23. Okey. Baik, ya. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mukadimahnya, sekejap ni mukadimah sebenarnya kat sini, sorry. Ni baru masukkan tadi. Okey, baik. Sebagai mukadimahnya, insya-Allah kita kata, masa muda, wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahawa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah, kita semua. Dan Allah akan menanyakan kepadamu akan masa mudamu ini, engkau habiskan untuk apa? Ya, jadi insya-Allah pada malam ni kita ada program, ya, mudah-mudahan kita ada kita boleh, ya, kita beritahu bahawa pada masa muda kita sibuk dengan ilmu, mencari ilmu, mempertajamkan kemahiran, ya, mengasah gergaji, kalau istilah apa kita panggil istilah tujuh tabiat manusia tu kan, ya, siapa nama pun tak ingat. Okey, jadi harapannya, ya, anak-anak, bila kita ada aktiviti begini, insya-Allah dicatatkan sebagai amal ibadah, ya, dan merupakan satu majlis wasiat, pesan memesan, nasihat, ya, daripada guru-guru, insya-Allah, yang cintakan kebahagiaan untuk antum semua, ya. Jadi kita sama-sama, saya pun terpaksa balik daripada masjid kerana nak mengikuti program ini, ya, insya-Allah kita kata bukan selalu, ya, dan kita manfaatkan seelok-eloknya, ya. Baik, bila kita ucapkan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik, ya, 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 ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik, dalam kitab tafsir, dan diungkapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengungkapkan Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik, maka para malaikat terpinga-pinga untuk memberikan berapa banyak pahala yang nak dibagi, kerana
Kenapa anak-anak? Kerana maknanya walakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Yang sepatutnya untuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tak tahu nak tulis berapa banyak. Ya, jadi Allah terserah pada Allah. Macam pahala orang berpuasa, wa ana ajzi bih. Ya, dalam hadis kudusi, ya, Allah berfirman, sesungguhnya puasa seseorang hamba itu Allah yang berikan pahalanya, banyak mana yang dia nak bagi. Subhanallah, kadang-kadang kita pun tak terjangkau fikiran kita, tak tersangka dalam otak kita. Ya. Jadi maknanya kita kata anak-anak, ya, jadi kita kata masa muda kita ni, masa antum masa muda, kami semua dah tua dah, ya. Saya dah tua dah, ya. Ustazah Kasum lagi tua. Puan Jurmiah paling tua. Ya, paling tua dalam sekolah kita, ya. Puan Jurmiah, Puan Jurmiah. Ya. Nah, jadi maknanya kita kata beruntunglah mereka yang menggunakan masa muda, ya, dengan perkara-perkara yang berfaedah, bermanfaat, bekalan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita, ya, nanti, ya, jangan sampai kita tertunduk malu dengan segala dengan kesalahan dan dosa-dosa kita, ya. Kita kata walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na. Jangan sampai kita menyesal nanti di satu hari nanti, ya, kita tidak menggunakan ataupun memanfaatkan masa muda kita anak-anak, insya-Allah, ya. Baik, seterusnya sebagai mukadimah juga, orang paling bahagia, Ibnu Qudamah pernah ditanya siapakah sebenarnya orang yang paling bahagia? Ia menjawab, huwallazi idza tawaqqafat anfasuhu lam tatawaqqaf hasanatuhu. Masya-Allah, ya, Ibnu Qudamah. Nanti kalau anak-anak nak bahani, saya boleh bagi, tak tahan. Kita boleh bagi dan kita boleh tengok, ya, kita boleh ulang lagi, insya-Allah. Ya, orang yang bahagia sebenarnya adalah orang yang telah berhenti nafasnya meninggal dunia, namun tidak berhenti pahalanya di atas, ya, apa yang dia lakukan di atas muka bumi dahulu. Ya, anak-anak, okey. Ada masalah ke? Okey, ada masalah? Okey anak-anak, jadi kita kata itu mukadimah. Saya kata manfaatkan masa muda kita dengan perkara-perkara berfaedah. InsyaAllah antaranya malam ini program yang kita sedang laksanakan. Okay, InsyaAllah, ya. Baik. Boleh, ya, saya teruskan insyaAllah. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, ya. Jadi untuk mencapai kejayaan, kebahagiaan, ya anak-anak, antara perkara yang penting bagi seorang murid, ya, malam ini saya selalu nyatakan bahawa, ya, masa berubah, teknologi semakin canggih, tetapi yang tak berubah adalah manusia itu. Manusia masuk merubah manusia dengan ciri-ciri kemanusiaan, dengan ya, manusiawinya, ya, dengan nilai rohaninya, ya, manusia itu akhlaknya, ya, tidak patut untuk berubah dan tak ada perubahan. Maksudnya tetap sama. Akhlak yang baik, mahmudah, itulah akhlak mahmudah dari dulu sampai sekarang. Yang mazmumah, yang keji itulah yang keji. Ya, maknanya tidak ada amanah, tidak akan dianggap sebagai amanah, itu akan dianggap baik, dan khianat itu akan dianggap buruk. Ya anak-anak, jadi maknanya anak-anak, walaupun zaman berubah, ya, tetapi kita sebagai murid, kita dengan guru kita, ya, adab-adab murid dengan gurunya, ya, walaupun kita kata sekarang ni belajar tertumpu ataupun berpusatkan murid, maknanya murid itu sebagai pelajar yang aktif, pelajar yang berfikir, yang cikgu-cikgu sebagai facilitator, sebagai pemudah cara, ya. Kalau kita kata macam mana kita nak tengok kamus contohnya, kita tunjukkan nak cari kamus perkataan ni di mana, kita nak cari dalam huruf apa, itu contohnya kan anak, antum yang berusaha, ya, adab-adabnya adalah antum yang berusaha, ya, lebih, ya, untuk mencapai kejayaan. Okey, jadi antara adab-adab yang insya-Allah Ustaz akan kongsikan pada malam ni, tidak semua anak-anak, saya nak tekankan beberapa adab yang penting, ya. Pertama sekali, yang pertama, ya, ni dia, ya, hormati guru anda. Hormati guru anda. Ini tidak boleh berubah, kan? Tidak boleh berubah dari dulu sampai sekarang, sampai dunia ini tamat usianya, kiamat dia. Seorang guru,
seorang anak murid, ya, seorang anak murid tidak boleh tidak menghormati guru yang mengajarnya. Ya, hormati guru anda. Okey. Jadi kita kata kerana apa? Kum lil muallim waffihi tabjila. Kadal muallimu ay yakuna rasula. Kerana guru ini anak-anak, ya, guru ini anak-anak seorang yang sangat berjasa kepada kita. Ia lebih berjasa daripada orang, ya, orang lain daripada dia. Kadang-kadang lebih daripada ibu ayah kita. Ya. Kerana dia menunjukkan erti kehidupan, dia menunjukkan jalan menuju ke apa ni, kepada cahaya, ya, daripada gelap kepada cahaya. Ya, guru ini perlu dihormati sampai bila-bila. Ya, selagi hayat di kandung badan. Ya. Sebab itu anak-anak lepas solat jangan lupa Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina. Dia kedudukan guru ni adalah merupakan ibu bapa kedua kepada anak-anak. Ya, selepas ibu bapa anak-anak yang sebenarnya, ya. Jadi maknanya satu kisah yang saya nak ceritakan kepada, yang nak kongsikan kepada anak-anak ialah kisah Imam Abu Hanifah, imam yang hebat, ya, sahibul mazhab, ya, pengasas mazhab Hanafi, ya. Pada satu ketika sudah mengajar di masjid, tiba-tiba masuk seorang ataupun dalam satu majlis ilmu, masuk seorang lelaki, tiba-tibanya, ya, Imam Abu Hanifah ini bangkit, ya, menghormati lelaki itu. Ya, jadi para pelajarnya terkejut, ya. Kenapa bangkit tuan guru? Ya. Maka direkaskan cerita anak-anak, dan orang itu yang masuk dari itu adalah orang berbangsa Yahudi. Belum Islam anak-anak, belum Islam. Betul Islam, ya. Belum dapat hidayah lagi. Maka apabila ditanya oleh anak murid kepada Abu Hanifah ni, Imam Abu Hanifah, maka Abu Hanifah berkata, aku bangun kerana aku menghormati guruku. Itu guruku, dia kata. Ya, dia kata, jadi anak murid tanya, guru, dia mengajarkan tuan apa? Okay. Dia hanya mengajarkan saya satu ilmu saja. Apa ilmu itu? Ilmu hendak mengenali binatang, seekor binatang, anjing. Ya. Dia bertanya kepada orang Yahudi itu satu ketika dahululah. Ya tuan, macam mana kita nak kenal anjing itu sudah baligh sudah sampai umurnya? Maka dia pun menceritakan bahawa tanda-tanda anjing itu baligh ialah apabila dia boleh membuang air kecil. Macam kita tengok anjing kan, dia angkat kaki kanan dia atau kiri dia. Itu maknanya dia sudah baligh, dia sudah sampai umur dia. Gitu. Hanya dengan mengajar tentang bila balighnya anjing itu, satu ilmu tu, maka Imam Abu Hanifah menganggap orang Yahudi itu sebagai gurunya selama-lamanya. Anak-anak, kita lihat bagaimana satu ilmu. Sayyidina Ali menyatakan bahawa sesiapa yang mengajar kamu satu huruf, maka anggaplah dia sebagai guru kamu. Dan kita di sekolah, guru-guru kita subhanallah bukan satu alif, ya, bukan satu alif, dua alif, ya. Maka wajar dan memang wajib untuk kita menghormati guru kita yang berkongsi, menitipkan ilmu mereka kepada antum semua anak-anak. Maksudnya hormat. Ya, hormat ini macam-macam hormat anak-anak. Ya, jadi makna cerita Imam Abu Hanifah menghormati orang Yahudi yang belum masuk Islam masa itu sebagai gurunya. Maka ya, nanti bila anda sudah keluar daripada Samnur Iman, akan bertebaran ke seluruh dunia dan negara insya-Allah, ya, untuk belajar menyambung pelajaran antum semua. Maka nanti kadang-kadang ada guru-guru antum, ya, kadang-kadang yang bukan beragama Islam dan sebagainya mengajar kamu, maka kamu kena menghormati guru tersebut, ya. Baik, itu sebab saya nak berkongsi lah. Saya kata YDP PIBG kita, berbahagia Profesor Dr. Habib Maksum adalah guru saya semasa saya melanjutkan pelajaran ke peringkat master ataupun sarjana di Universiti Melaya.
maka saya sangat menghormati dia. Sangat-sangat menghormati dia. Ya. Walaupun kita kadang-kadang ada berbeza pandangan dan sebagainya, tapi hormat guru tetap hormat, kerana saya yakin di situlah letaknya keberkatan ilmu dan juga kehidupan kita. InsyaAllah, ingat anak-anak ini pesan saya ya, yang kata orang tu yang lebih awal sikit makan garam daripada kamu lah. Okey, ini kisah Imam Abu Hanifah tadi yang saya ceritakan kepada kamu tentang peri pentingnya hormati guru. Bila kita hormat guru ni anak-anak, bermaksud kita tak boleh ya, kita kata tak boleh mengumpat dia, tak boleh mengata dia, tak boleh sebut atau panggil nama dia, panggilan yang di kalangan kita ni anak-anak ya, kita memperlekeh-lekehkan dia, subhanallah ya. Jangan anak-anak ya. Walaupun memang berlaku dan sebagainya, kita kata kita menjaga adab dan juga menjaga keberkatan ilmu yang kita peroleh daripada guru-guru kita. Itu yang penting anak-anak ya. Jadi ilmu ni sebenarnya bukan, kadang-kadang orang yang berjaya ni kan anak, adik kita, ilmu dia bukan hebat sangat anak, tetapi oleh kerana Allah memberkati ilmu dia, kehidupan dia, maka dengan adab dia anak, dengan adab dia hormat pada guru dia, maka Allah bahagiakan, jadikan dia orang bahagia, insyaAllah. Ya nak? Okey nak? Yang kedua anak-anak, tadi kita kata hormati guru ya. Saya tak ambil banyak ya. Jadi yang kedua, sentiasa sabar semasa menuntut ilmu. Sentiasa sabar semasa menuntut. Lebih-lebih lagi dalam suasana hari ini anak-anak. Suasana tak bersemuka ya, dengan pelbagai kekangan, berbagai cabaran, dengan keciciran, dengan apa kata orang tu tak ada tak cukup data anak-anak ya. Kita kadang-kadang kita pun ya, guru-guru pun perlulah bersabar juga ya untuk menghadapi anak-anak ini dalam keadaan ya, kadang-kadang pukul 8, pukul 9 nak mula, pukul 8.55 pun belum lagi masuk ya. Kita risau sebab kita mengadakan program dengan orang luar, dengan orang yang kita jemput ya, maksudnya penceramah maksudnya kena sama. Jadi anak-anak sekarang ni maksudnya dengan pelbagai kesusahan, kita tak pernah tempuh suasana yang sebegini rupa sebelum ini anak-anak. Maka ya, kita kata kita perlu banyak bersabar. Banyak bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama orang yang sabar. Allah ya, dan apa ni, kesabaran ini sangat diperlukan pada masa yang sekarang ini ya. Baik. Okey, anak. Okey, jadi sabar tu kita kata kena sabarlah anak. Ya, sabar. Okey. Dan okey. Dan itu untuk anak-anak ya, untuk anak-anak murid, insya-Allah ya, kita kata kita pesanlah kepada anak-anak untuk semua. Dan saya nak sentuh sikit sebagai adab murabbi ini juga ya, sebagai satu perkara yang sangat-sangat penting ya anak-anak ya, sangat penting adab sebagai murabbi, guru-guru ni ya. Jadi pentingnya sebagai murabbi ya, antara faktor-faktor kejayaan anak-anak murid ni adalah faktor guru-guru ya, yang dedikasi, yang bersungguh-sungguh. Tengok ya anak-anak ya, hari ni kita bersama dengan guru-guru kita ya, maknanya yang bersama-sama kita malam ini ya. Okey, alhamdulillah kita ada 100 lebih ya, alhamdulillah ya. Maknanya kita nak tengok ramai cikgu yang datang untuk meraihkan kita, insya-Allah. Jadi kita lebih-lebih antum yang kata orang tu yang menjadi fokus kita, menjadi kita panggil kita punya perhatian kami ya, sebagaimana ayat yang surah Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma hanitum harisun 'alaikum ya. Kita mengambil sifat-sifat Nabi, harisun 'alaikum, sangat mengambil berat tentang umat Nabi, sangat mengambil berat tentang keadaan murid-murid kita ya. Belajar tak mereka ya, ataupun kita kata ya, mereka ni ya, bagaimana keadaan mereka di rumah ya. Kita kadang-kadang kita cuba memahami suasana di rumah ni macam-macam ragam kita kata ya. Jadi cikgu-cikgu, guru-guru yang budiman di Samnur Iman, insya-Allah kita berkongsi sedikit insya-Allah ya perkara ini, iaitu adab sebagai murabbi. Antaranya yang pertama ialah okey, kasih sayang murabbi terhadap anak muridnya ya. Ini anak-anak sebenarnya inilah dia
saya ingat lagi pesan pensyarah saya atau guru murabbi saya. Dia kata kalau nak menjadi seorang guru perlu ada rasa sayang kasih kepada anak-anak didiknya jadi kita kata saya nak bawakan kisah yang berlaku kita akan tengok satu kisah yang menarik Imam Abu Hanifah juga kita Imam Abu Hanifah ada seorang anak murid yang terkenal yang sangat maksudnya pendukung mazhab Abu Hanifah ini, mazhab Hanafi ini, bernama Imam Abu Yusuf. Dikisahkan satu hari Imam Abu Yusuf ini tidak hadir ke kelas. Maka Imam Abu Hanifah tertanya kawan-kawan dia lah, mana Abu Yusuf? Maka dia pun bertandang. Dia buat ziarah cakna. Dia ni dia buat dengan Ros buat ziarah cakna. Ziarah cakna ke rumah Imam Abu Yusuf. Masa tu dia pelajar lah. Maka bila sampai je ke rumah dia, maka dia bertanya, kenapa kamu tak datang sekolah? Maka Abu Yusuf kata, saya terpaksa 2-3 hari ni bekerja untuk menyara hidup keluarga sebab ayah saya tak sihat. Maka Imam Abu Hanifah berkata kepada bapa Abu Yusuf, wahai tuan, tidak mengapa tuan, besok dia kena datang sekolah, dia kata. Kerana saya akan menyara saraan pembelajarannya. Imam Abu Hanifah untuk perhatian anak-anak ialah seorang saudagar. Dia mempunyai perniagaan, rangkaian perniagaan jual meniaga kain. Kain. Dia ada toko, dia ada kedai kain. Dia kata kalau dia bersekolah, siapa nak sara hidup kami? Dia kata dia nak kerja kan untuk maka Imam Abu Hanifah berkata, wahai tuan, tak apa tuan, besok ada orang mendatang bawa bakul makanan. Dia kata gitu kan. Jadi untuk menyara keluarga Imam Abu Yusuf. Maka semenjak itu Abu Yusuf dapat belajar dengan tenang dan berjaya menjadi pelajar cemerlang antara pelajar cemerlang Imam Abu Hanifah. Okey, itu satu. Jadi maknanya Imam Abu Hanifah ini menunjukkan contoh yang terbaik dalam menjaga kebajikan anak muridnya, insya-Allah. Jadi kita insya-Allah anak-anak di Samnur Iman pun cuba untuk menjejak Abu Hanifah ini dengan memberikan bantuan-bantuan yang kami mampu. Samni mampu, maknanya sebagai contoh yang paling kita rasakan, kita maklum anak-anak yang ada masalah top up atau data, kita telah bekalkan PIBG. PIBG kita jangan lupa sebut PIBG. Telah bekalkan RM20 untuk bekalan data anak-anak. Jangan main game lah pula. Jangan main PUBG. Kalau lelaki lah, PUBG perempuan tak tahulah, baby doll lah apa. Okey. Jadi maknanya anak-anak, kita kata sekolah pun kita berusaha untuk menjadi pihak yang mengambil cakna kepada kebajikan dan perkembangan anak-anak di rumah. Okey, itu maksudnya kisah Abu Hanifah. Dan sebenarnya ada satu kisah lagi, tapi saya tak tahu kalau dan kita kata kasih sayang murabbi cikgu-cikgu kepada anak-anak ni, contohnya ramai yang dapat menghadirkan diri dalam program ini pada malam ini dan mengorbankan masa keluarga semata-mata untuk bersama dengan anak-anak. Maka kita perlu untuk menghargai pengorbanan guru-guru kita, kerana saking, orang Jawa kata saking terlalu sayangnya pada kamu anak-anak, insya-Allah. Mudah-mudahan baik, seterusnya Hidah Bilayah. Okey Okey. Jadi kita kata dan kisah yang kedua tentang kasih sayang seorang murabbi ini juga berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini satu ketika nampak dua budak berkelahi. Jadi ditanya, kenapa kamu berkelahi? Kenapa kamu ejek budak ni? Dia kata, saya ejek budak ni kerana dia pakaian dia lusuh, pakaian dia buruk.
Dan so yang mengejek tu anak orang kaya, kata anak brother. Okey, jadi tak apa, ringkaskan cerita panjang. Jadi kita ringkaskan cerita. Apabila lepas selesai sekolah, maka Imam Abu Hanifah bertanya dengan orang yang budak yang berpakaian lusuh tadi, pakaian buruk tadi, yang yalah maksudnya buruk lah, koyak, taklah koyak lah tapi lusuh lah, nampak buruk lah kan. Jadi kawan-kawan lain semua ejek dia. Jadi Imam Abu Hanifah kata, kenapa ayah kamu kamu anak orang miskin ke? Tidak. Tidak. Sebenarnya saya anak orang kaya juga, tapi ayah saya tak nak belikan saya pakaian. Subhanallah. Tak nak beli pakaian baru kan. Dia kata, jadi Imam Abu Hanifah pun tertanya-tanya, kenapa bapaknya orang kaya tapi tak ni. Dan anak dia kata, bapak saya orang kaya tapi dia kedekut, Haji Bakil. Masya Allah. Jadi Imam Abu Hanifah pun nak menyiasat kenapa ayahnya jumpa dengan ayahnya. Jadi anak-anak ni kalau kita masalah anak-anak biasa kalau saya di Sarawak dulu, saya pergi bertandang ke rumah orang banyaknya orang Melanau orang Iban di sana kan. Tapi sekolah menengah kebangsaan agama masa tu tak adalah orang Iban masuk Islam, masuk belajar. Banyak orang Melanau, orang Melayu Sarawak di sana kan. Maka kita pun kadang bertandang, berjumpa dengan keluarga mereka, bertanya hal anak-anak mereka dan sebagainya. Jadi bila dah jumpa dengan bapa anak yang berpakaian buruk ni, maka bapa dia pun kata, saya sengaja je tak belikan baju baru sebab saya nak dia jadi zuhud, dia kata. Jadi Imam Abu Hanifah kata, itu tak betul tuan, itu tak betul. Tak betul. Persepsi tu untuk anak-anak nak belajar ni tak betul. Nanti dia akan menghasilkan, menyebabkan impak yang negatif. Dia dihina, dicaci kan, kerana tu. Jadi anak-anak kita kata persepsi ibu bapa juga satu perkara yang saya kata, saya selalu ingatkan kepada diri saya, sebab saya pun adalah ayah kepada ataupun ibu ayah kepada anak yang belajar. Jadi maksud saya kata ni, ibu ayah saya nak, kalau ada bersama-sama dengan kita pada malam ini, kita kata antara perkara yang perlu kita jaga adab antara penjaga dan juga dengan guru di sekolah ialah berbaik sangka. Maksudnya kita kata hubungan yang baik antara guru dengan ibu ayah ni perlu kita jaga harmoninya. Supaya kita kata tidak menimbulkan kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Ini konsep keberkatan. Berkatnya ilmu anak-anak ni, tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang dirahmati, bergantung banyak kepada bagaimana kita dengan ibu ayah, dengan guru-guru, hubungan dia. Kalau kita ada masalah anak-anak, kita kata anak kita ada masalah, kita boleh rujuk dengan ibu ayah, dengan guru-guru kita, bertanyakan keadaan mereka di sekolah bagaimana ibu ayah, kerana anak-anak kita hakikat yang kita kena tahu ialah anak-anak kita di hadapan kita berbeza dengan keadaan anak kita bersama dengan kawan-kawan di sekolah. Dia tak sama. Saya ada pengalaman sedikit lah semasa jadi HEM dekat Syamuddin Sungai Bertih contohnya kan. Bagaimana anak yang begitu nakal ni, Masya Allah, yang membuatkan guru-guru pun geram dengan dia kan. Geram. Masya Allah macam tak geram bila tengah ajar dia tidur. Dia tidur. Contohnya kan. Jadi bila kita siasat rupa-rupanya ibu ayah ini sangat-sangat backup defensif. Dia kata mempertahankan anak dia. Apabila anak dia buat salah laku, dia kata, anak saya tak pernah buat macam ni. Kat rumah tak pernah buat macam ni. Kat rumah memang tak pernah takut dengan bapak dia kan. Tapi bila dia kat luar, dia menggunakan kebebasan yang dia mengambil kesempatan tidak ada mak ayah dia buat perkara-perkara yang dia tak dapat buat. Kelakuan-kelakuan yang tak baik tu. Jadi itu yang saya kata, kalau ibu ayah ada masalah-masalah tentang anak-anak, boleh berbincang dengan pihak sekolah untuk kita sama-sama. Dan saya yakin dan saya memberikan kata orang tu, saya memberikan keyakinan kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah untuk anak-anak kita ni, tiada ada seorang guru pun dalam dunia ni yang ingin merancang kehancuran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maknanya berilah kepercayaan kepada kami untuk
membantu anak-anak tuan-tuan dan puan insya-Allah ya, dengan kerjasama ya. Dan saya kata mengambil kesempatan ni ialah kita telah melancarkan tabung prihatin PIBG Samni Prihatin. Alhamdulillah kita dapat mengumpul sebanyak lebih kurang 15,000 ringgit, dan kita sedang mengagihkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan bantuan ini. Terima kasih kepada ibu ayah yang sangat budiman, yang sangat dermawan. Mudah-mudahan pahala sumbangan tuan-tuan puan-puan akan berlaku akan tempiasnya kepada anak-anak kita dan dipermudahkan segala usaha kita ya. Jadi itu yang saya nak tekankan dengan tuan-tuan puan insya-Allah ya. Anak-anak yang dan ni yang terakhir. Murabi hendaklah sentiasa mendoakan anak muridnya ya. Dan ini saya ambil ya. Mari kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah ya dalam semasa memerhatikan anak-anak muridnya semasa mengajar, dia berdoa ya. Itu sebab saya kata cikgu-cikgu ni bila tengok anak-anak ataupun mak ayah ni, mak ayah pun sama. Bila tengok anak-anak nak pergi sekolah, bila tengok anak-anak tidur, ya kalau kat rumah lah. Ya, kalau kat sekolah tak nampak dia orang tidur. Nampak tak dia orang tidur kan? Kadang-kadang dia terlelap penat sangat. Ya. Apakah doa Imam Abu Hanifah kepada anak-anak muridnya? Lihat, Tuhanku berilah kefahaman kepada anak muridku. Minta maaf sila eja. Kurniakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, jadikan mereka ulama yang akan menyambung tugas kenabian yang memperjuangkan syariat Islam. Inilah doa yang didoakan kepada sebabnya saya kata bila saya tengok ni anak-anak, saya kata bila saya tengok anak-anak datang sekolah dalam keadaan sihat, dalam keadaan kemas ya, kita bukan tengok saya saja suka-suka senyum-senyum kan, tak ada. Kita iringkan dengan doa yang tak nampak. Sebab itu jangan sesekali menyakiti dan mengguris hati ya guru, baik ibu bapa terutama lagi. Ya, ibu bapa. Sebab saya selalu menyatakan bahawa selagi kamu ada ibu dan bapa, ibu lebih-lebih lagi, doa mereka sangat mustajab. Kalau kamu nak doa, suruh ibu kamu doakan untuk kamu. Ayah pun sama doa, tak apa. Tapi doa ibu sangat keramat. Ya, jadi beruntunglah mereka yang masih punya ibu. Kalau saya tak ada ibu dah gitu kan. Saya tak ada ibu, tapi saya ada ibu baru. Saya ada ibu baru, jadi saya pun dapat ibu lagi kan. Ibu lagi, dapatlah doa lagi, insya-Allah. Jadi ya tuan-tuan, anak-anak yang dikasihi sekalian, ya, inilah doa yang dipanjatkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah kepada anak muridnya, ya. Jadi kita kata cikgu-cikgu, guru-guru, marilah sama-sama kita doakan anak-anak kita ni untuk mengharungi peperiksaan SPM nanti dengan jayanya, dengan keadaan selamat, dipelihara kesihatan mereka, kesejahteraan mereka, dikurniakan kesihatan yang sempurna ya, untuk mereka dapat menghadapi peperiksaan ini dengan baik dan mendapat memperoleh keputusan yang cemerlang, yang terbilang, insya-Allah. Baik. Saya rasa insya-Allah saya kata ni cukup sampai di sini dulu insya-Allah ya. Sedikit pengisian, sedikit perkongsian ya, sedikit perkongsian pada malam ini untuk anak-anak ya, dan selepas ini insya-Allah ada perkongsian ya. Saya rasa ni nanti kalau bahan ni nanti saya akan kongsikanlah dengan anak-anak insya-Allah nanti ya, bahan-bahan ni kalau berminat untuk ni. Okey, alhamdulillah 117. Okey, jadi insya-Allah ya anak-anak yang dapat dikongsikan pada malam ini, semoga ianya bermanfaat untuk anak-anak ya. Jadi saya nak rumuskan ya, biar masa berubah, teknologi canggih ya, manusia tetap manusia. Dia tak akan jadi manusia tukar jadi apa? Jadi apa-apa. Jadi apa? Maknanya dan di akhir ini anak-anak saya nak nukilkan sepotong ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong catat anak surah
Al-A'raf. Surah Al-A'raf, Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Subhanallahul azim. Ya anak, sesungguhnya kami telah penuhkan, walaqad zara'na li jahannam, kami penuhkan di neraka jahannam ramai di kalangan jin dan manusia. Ya, apa cirinya anak-anak? Apa cirinya? Ya, cirinya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak gunakan hati mereka. Mereka ada mata, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi mereka tak gunakan mata mereka untuk melihat perkara-perkara yang baik, ya, melihat perkara yang haram, tidak menggunakan perkara-perkara yang baik. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi mereka tak mendengar. Orang bagi nasihat tak nak dengar, ya, orang bagi petunjuk bimbingan tak nak ikut, ya, orang suruh hafal formula, suruh hafal tasrif af'al 14 contohlah, suruh hafal ayat Quran, ya, yang, ya, surah-surah yang sangat-sangat, ni surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, yes, itu sebenarnya ayat-ayat kehidupan, ya, ayat-ayat untuk menghidupkan hati-hati kita, ya. Jadi bila cikgu beritahu, cikgu nasihat begini, ya, masuk Google Meet, ya, kalau tak dapat masuk, cikgu minta maaf, saya tak ada data saya habis, saya berkongsi, ceritakan betul-betul supaya kita tenang, cikgu-cikgu tenang, mana dia orang panggil ciciran ke dan sebagainya kan, sebab cikgu-cikgu kena merekodkan dan melaporkan sekiranya ada anak-anak pelajar yang tidak dapat masuk ke kelas, contoh anak-anak, ya. Jadi maknanya bila kita hubungi, ya, jangan tak angkat telefon, kan, kita risau nak pergi rumah tak boleh sekarang ni, nanti kena saman, ya, anak-anak, maksudnya jadi kita ni jadilah manusia yang ada hati, gunakan hati tu berfikir. Ada mata tengok benda-benda ataupun fikir ataupun yang buat perkara-perkara yang baik, ya anak-anak. Jadi Allah kata ulaika kal anam, mereka yang tidak menggunakan hati, dengan mata yang dikurniakan Allah, mereka ini seumpama binatang ternakan. Bukan kita cakap, ya, Allah yang memberikan apa ni kita panggil perumpamaan ini, ya. Orang yang ada hati, ada mata, ada telinga, tak menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, mereka ini tidak ubah seperti binatang ternakan, bahkan lebih buruk ataupun lebih teruk kedudukannya daripada binatang ternakan. Allahu Akbar. Ya anak-anak, jadi dengan itu insya-Allah saya kata sekadar itu dulu untuk slot kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat diambil manfaat di anak-anak, supaya hati antum semua diketuk Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan saya selalu pesan anak-anak mungkin lelaki tak dapat pergi surau masjid, ya. Saya alhamdulillah anak-anak, sebab saya imam kan, imam mesti bertugas, maksudnya kita dapat sentiasa pergi ke masjid pada setiap waktu, insya-Allah, ya. Jadi anak-anak yang lelaki ataupun perempuan sekarang ni, maksudnya di rumah, ya, pastikan kita dapat bangun awal, ya, kita dapat bangun sebelum subuh, gitu. Bila azan berkumandang as-salatu khairum minan naum, kita dah berada di tikar sembahyang, kan, kita boleh istighfar, kan. Saya pesan ada dua benda yang kamu kena buat, zikir kamu belum kena buat insya-Allah sebelum kamu menunaikan solat subuh, fardu subuh, kan. Kini amalkan, enak, dia akan menjemput rezeki kamu yang melimpah ruah. Apa dia?
istighfar 100 kali dan juga tasbih malaikat di langit, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim, subhanallah bihamdi, subhanallahal azim. Dua zikir ni istighfar 100 kali dan juga subhanallah bihamdi, subhanallahal azim akan menjemput 1001 rezeki yang tidak terduga. Belajar apa lagi cerita lah, tak kisah. Ya, rezeki-rezeki yang Allah turunkan. Ya, anak cuba. Mulai esok anak-anak, insya-Allah. Ya. Kalau orang kata bila kita nak mula berhijrah, apabila kita sedar kita melakukan kesilapan, kita lalai, maka saat itulah kita berubah. Ya. Kita itu adalah satu hijrah yang sebenar-benar hijrah. Okey anak-anak, saya tinggalkan antum insya-Allah dengan abang-abang alumni kita insya-Allah ya. Terima kasih kepada pihak kurikulum dan juga kerjasama dengan kaunseling ya yang mengaturkan program ini. Terima kasih, semoga Allah merahmati dan melancarkan program ini. Aku qauli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira. Dipersilakan pengacara majlis. Terima kasih. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih atas nasihat dan ucapan yang penuh manfaat sebentar tadi. Semoga kita dapat mengambil manfaat kongsian tadi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, seterusnya dijemput para alumni cemerlang SPM 2020 untuk menyampaikan perkongsian mereka. Untuk itu, dijemput Tuan Moderator Muhammad Adib Hakimi bin Muhammad Khairi untuk meneruskan majlis. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Dengar tak semua? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama dan selamanya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang sejuk ni kita dapat berkumpul untuk sama-sama menjayakan program kita pada malam ni. Seterusnya, terima kasih kepada pengerusi majlis. Afif ya Afif. Okey, terima kasih Afif dan juga terima kasih semua kerana join pada malam ini dan terima kasih juga kepada unit bimbingan kaunseling Cikgu Aimi dan Cikgu Roslah kerana mengizinkan kami untuk mengadakan program pada malam ini. Okey, baiklah. Kalau antum semua tak tahu, malam ni kita orang alumni ni ada dalam 4 orang. Kita orang nak buat sedikit program lah dengan korang. Alah, apa ni? Jangan stres-stres sangat tau. Ni kita santai-santai, best-best je, okey? Semua boleh? Boleh. Okey, baik. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum tu kita akan ta'aruf dululah sesama para panel kita dan juga moderator lah. Okey. Baik, kita mulakan dengan moderator iaitu Ana sendiri. Nama Ana Muhammad Adib Hakimi Muhammad Khairi, tadi dah dikenalkan. Seorang alumni ialah baru lepas SPM itu, SPM 2020 dan sekarang sedang menunggu untuk kemasukan IPG di IPG Kampus Bahasa Antarabangsa dekat KL. Okey, seterusnya dipersilakan kepada panel 1 untuk kenalkan diri. Okey, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah semua dah kenal lah Ana. InsyaAllah. Tapi nama Ana perkenalkan lagi. Nama Ana Muhammad Nur Afiq bin Azman. Dan sahabat Ana panggil Afiq. Dan seperti yang semua tengok, Ana dah berwajah baru kan. Tapi insyaAllah semua kenalan. Okay. Dan dulu bekas pemimpinan Rakas Sebaya. Okay. InsyaAllah itu saja. Seterusnya panel kedua. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada yang kenal Ana tak? Kenal. Okay. Kenal. Alhamdulillah. Tak sangka Ana.
Okey, Ana tak famous Kenal lagi. sangat. Kenal sangat. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Okey, nama Ana Muhammad Arifan bin Muhammad Arif. Okey, dulu Ana kelas 5 Maliki. Okey, kalau tak kenal lah. Dulu kalau kat sekolah Ana pakai baju hijau, seluar hijau. So means Ana ngawas tak semua lah kalau nak kenal. Okey. Sekarang ni Ana belum sambung belajar lagi. InsyaAllah akan sambung di UiTM Kuala Pilah. Ana ambil kos pengurusan halal. Okey. Ana tak ambil Islam tau. Sebab ramai yang kalau Ana tanya junior, dia ingat Ana ambil Islam. Okey, Ana tak ambil Islam. Okey, Ana sambung diploma insyaAllah. Okey, rasanya tu saja kot. Kita kembali ke Adib. Okeylah, terus kepada panel ketiga kita. Oh, Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Muhammad Syafiq Syauqi bin Muhammad Kamal. Ana lepasan SPM 2020. Disebabkan Ana tak famous, Ana ta'aruf banyak lagi sampai kelas 10. Okay, tak ada. Okay, Ana sekarang ambil Islam kat Samtish. Okay. Okey, Alhamdulillah. Dan kalau nak tahu kita orang dulu sekelas je. Mau buat malu pula yang 3 orang ni. Okey, baiklah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan teruskan untuk program kita pada malam ini, iaitu forum lah. Kita akan berbincang beberapa perkara, iaitu yang pertama kita akan bincang tentang matlamat oleh panel pertama. Panel kedua kita akan bincangkan tentang cabaran oleh panel kedua, dan panel ketiga akan ceritakan tentang solusi dan juga tips. Okey, baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan panel pertama. Baiklah. Saudara Afiq ada di sana? Alhamdulillah, Ana ada di sini. Okey, baik. Okey, persoalan untuk saudara di sana ya. Okey. Pelajar-pelajar kita dekat Samni pada hari inilah, ataupun mahupun di luar sana lah, diorang mereka semua ni sebenarnya matlamat ni penting ke tak untuk mereka semua ni? Dan selain itu juga, penting ke tak sebenarnya nak tetapkan matlamat ni? Macam mana nak tetapkan matlamat, apa semua? Jadi, boleh tak saudara kongsikan tentang kepentingan matlamat ni dan juga ceritakan tentang pengalaman saudara sendiri ketika menetapkan matlamat di zaman sekolah dulu. Itu saya dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih kepada sahabat Ana yang berusaha, Tuan Haji Muhammad Irsyad bin Ahmad, Pengetua Samdul Iman, Barisan Pentadbir, seterusnya guru-guru yang bertungkus lumus, yang tak kenal erti penat untuk berusaha demi kejayaan pelajar-pelajar. Dan seterusnya calon-calon SPM 2021 yang seramai 100 pesokang. Betul tak? Betul Kalau siapa ada yang boleh respon? Betul. Terima kasih. Sebelum tu Ana lupa nak beritahu antum yang Ana sambung belajar kat mana. Ana kini sambung STAM, iaitu Sijil Tinggi Agama Malaysia, di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Kita berbalik pada soalan yang diberi oleh sahabat Ana. Penting ke matlamat ni? Kalau kita boleh tengok dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mafhumnya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah SWT. Daripada ayat Quran ni, kita dapat tengok Allah pun cipta kita ni ada matlamat, ada hala tuju, iaitu untuk beribadah kepadanya. Seterusnya kita tengok dalam sirah Rasulullah SAW, di mana pada awal Islam sampai dekat Rasulullah tu, Rasulullah berdakwahan kepada semua umat yang ada pada masa tu Walaupun Nabi pada masa tu
dihina dan dimaki. Allahu Akbar. Jadi, tapi kenapa Nabi Muhammad SAW tetap teruskan? Walaupun dicaci, dilukai, bahkan ada yang sampai halau Nabi Muhammad SAW ni. Ini berkat daripada Rasulullah punya tekad yang kuat dan matlamat. Matlamat ni kita tengok, kita gariskan matlamat ni. Matlamat apa yang Rasulullah nak capai? Matlamat Rasulullah kalau boleh semua yang ada di muka bumi ni dapat Islam, dapat kenal Islam. Dan alhamdulillah sekarang pada zaman sekarang ni kita dikurniakan dua nikmat iman yang paling besar berkat daripada usaha Rasulullah SAW, iaitu nikmat iman dan Islam. Okay. Seterusnya kita tengok dapat aspek lain sebagai calon SPM 2021. Okay. Penting ke matlamat ini sebenarnya? Sangat penting. Macam Ana dah bagi contoh tadi, surah Al-Zariyat tadi dari surah Rasulullah. Itu dah jelas lah tunjuk sangat penting matlamat ni. Pertama, matlamat ni merupakan satu langkah awal dalam hidup kita untuk mencapai kejayaan. Contoh, kalau kita tak ada matlamat kan. Okay, Ana bagi dua kategori ni yang kebiasaan para pelajar di bangku sekolah ni dia punya matlamat. Pertama, ada yang tak ada matlamat langsung. Dan yang kedua ni, dia ada matlamat yang jelas. Dia nak jadi apa lepas ni. Kenapa dia perlu ambil SPM. Kenapa dia perlu berjaya dalam hidup dia. Okey. Matlamat ni, kita boleh senaraikan beberapa matlamat yang kita nak capai bila kita habis SPM sebagai pelajar. Kalau boleh kita senaraikan matlamat ni, benda yang kita tempoh jangka masa panjang. Maksud Ana, bila kita dah besar ni, contoh kita nak kaya, kita nak keluarga yang besar. Boleh lah tu. Seterusnya, pekerjaan yang baik. Okay, setelah kita dah senaraikan semua tu, mestilah kita fikir dalam hidup kita ni, kita perlu buat apa tu? Mestilah kita kena berjaya dalam SPM tu untuk kita melanjutkan pelajaran, mengasah skill untuk dapatkan kerja yang baik. Okay. Seterusnya, matlamat ni penting sebab dia merupakan penetapan hala tuju kita juga. Hidup tanpa matlamat ni, tanpa hala tuju ni, ibarat layang-layang putus, bagaikan layang-layang putus tadi. Ana ingat lagi lah pelajaran Cikgu Jah. Alhamdulillah. Walaupun dah ambil setahun tak belajar BM, ingat lagi. Alhamdulillah. Okay. Matlamat ni sangat penting lah. Kalau ada yang di kalangan calon-calon SPM ni masih tak jelas lagi apa yang dia nak capai, apa yang dia nak sambung belajar lepas SPM ni lah. Dan kita perlu tetapkan lah daripada sekarang ni, jangan sampai ada yang tak jelas matlamat dia. Sebab bila kita ada matlamat ni, kita akan memotivasikan diri kita. Maksud Ana, bila kita belajar di era pandemik ni, pasti dan sudah pasti lah, kita ada satu masa tu kita tak bersemangat. Ada satu masa kita rasa penat sangat. Macam Ana sendiri lah. Ana sekarang belajar STAM dekat Kisas daripada awal sampai sekarang masih tak masuk lagi di Kisas. Masih belajar online daripada sehingga hari ni. Jadi kadang-kadang tu Ana rasa berat juga lah. Sebab benda baru kan STAM ni. Kita belajar ilmu yang baru. Tapi kita belajar di online ni. Tapi dengan motivasi, berkat motivasi ni, Ana dapat tempuhan jalan ni. Sebab Ana punya matlamat yang mana insyaAllah lepas habis STAM ni, insyaAllah Ana akan lanjutkan pelajaran kat Malaysia. InsyaAllah. Doakan semua insyaAllah. Okay, seterusnya. Matlamat ni bila kita dah
dapat motivasi diri, kita akan wujud keyakinan dalam diri kita ni. Setelah kita mula mencapai matlamat awal ni maknanya matlamat awal ni kiranya kita sebagai pelajar SPM ni kita nak berjaya. Itulah matlamat awal kita. Matlamat yang selepas tu maknanya dalam tempoh jangka masa panjang seperti yang Nang cakap pada awal tadi, kita nak jadi apa? Nak kerja apa? Nak jadi kaya ke? Nak jadi guru yang dapat memberi manfaat? Seterusnya nak jadi engineer ke? Nak jadi ustaz ke? Tak kisah nak jadi apa. Tapi asalkan kita jangan lupa bila kita dah capai matlamat yang besar tadi, kita tetap amalkan apa yang dah diajar di sekolah Samni, yang mana tarbiyahnya, seterusnya akhlak yang baik sewaktu kita berada di sekolah, kita kekalkan. Walaupun kita jadi doktor ke, jadi engineer ke, jadi apa ke, tapi pastikan kita jadi engineer yang engineer yang tahu pasal Islam, pasal seluk beluk Islam, supaya dalam masa sama kita juga dapat dakwah. Okey. Seterusnya matlamat juga penting sebab kita akan sentiasa fokus. Sentiasa fokus ni maksudnya bila kita belajar tu kita fokus apa yang kita nak capai, apa yang kita nak kecapi dalam hidup kita ni. InsyaAllah bila kita fokus tu matlamat ni akan jadi tindakan kita yang konsisten untuk kita kecapi impian tersebut lah. Jadi kalau kita tak ubah diri kita kalau sekarang ni kita tak ada matlamat yang jelas lagi, kita hanya sekadar ikut kawan ambil SPM, memang kata lima ambil SPM, kita ikut je, kita tak ada matlamat pun, kita tak tahu nak jadi apa lepas ni. Jangan macam tu, kita kena ada matlamat ni. Kalau boleh lepas ni kita sedar, kita muhasabah diri kita nak jadi apa, kita nak jadi orang macam mana, kita nak capai apa lepas habis SPM ni. Okay, dalam surah Al-A'raf ayat 11 Allah berfirman, aku tidak mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Dekat Al-Quran ni kalau kita tadabbur kan, banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Tapi sayangnya kita pada hari ni sangat leka lah. Walaupun memang akademik tu penting, tapi dalam masa yang sama untuk menuntut ilmu agama tu juga nombor satu juga, perlu ilmu. Okay, jadi pesan Ana yang terakhir lah, insyaAllah kalau boleh lepas ni tetapkanlah matlamat bagi yang tak jelas lagi matlamat tu. Pada yang dah ada matlamat teruskan dan sentiasa konsisten, istiqamah. InsyaAllah itu saja daripada Ana. Maaf jika ada masa lebih. Ya, Ana serahkan semula kepada saudara adik. Silakan. Alhamdulillah. Okey, baik. Syukran oleh daripada panel pertama kita, Saudara Afiq. Okey, baiklah. Ingat apa yang Afiq cakap tadi? Afiq ada sebut tentang belajar tu kena fokus, tindakan pula kena konsisten, dan dia juga ada menerangkan tentang beberapa ayat, iaitu antaranya ialah ayat di mana menerangkan tentang tujuan kita di dunia ini tak lain tak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan nak kongsi juga tentang matlamat juga, ada jumpa semalam ada scroll dalam internet. Okey. Matlamat ni kan dia ada satu kata-kata, kalau korang kenal namanya Noman Alihan. Okey. Noman Alihan ni dia cakap, tak salah kalau korang nak ada kereta besar ke, nak kena rumah besar ke, ataupun macam saudara Afiq tadi cakap nak keluarga besar Afiq kan. Okey, baik. Tak salah. Tapi yang salahnya adalah bila kamu nak semua tu tapi tujuannya tak betul. Tujuannya tu kita kita berbalik kepada ayat Quran tadi yang Afiq kata, tujuan kita di bumi ni, di muka bumi ni diciptakan apa semua adalah untuk beribadah kepada
Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baiklah. Untuk kita teruskan program kita, Ana akan ada yang angkat tangan ke? Kenapa? Tak ada? Mengantuk. Oh, okey. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan untuk panel kedua, nak pastikan korang ada lagi. Siapa yang dah bersedia untuk panel kedua boleh type 999 dalam komen . Oh ya Allah. Okey. Alhamdulillah semua ada lagi bangun. Okey, ingatkan dah tidur dah. Okey, baik. Jadi dengan ini Ana teruskan untuk panel kedua kita iaitu saudara Adam. Okey, Adam ada di sana, Adam? Ya. Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Persoalan untuk saudara Adam pula. Okey, tadi panel pertama dia dah ceritakan tentang matlamat apa semua, betul? Apa kamu nak capai dalam hidup, sebenarnya matlamat kita apa. Jadi, dalam kita nak mencapai matlamat ni, mesti ada cabaran, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi boleh tak saudara terangkan tentang tentang cabaran yang mungkin dihadapi oleh rakan-rakan kita di Samni sana, dan juga boleh juga saudara terangkan tentang cabaran yang saudara sendiri lalui ketika di sekolah dahulu. Baiklah, dengan itu dipersilakan. InsyaAllah. Semua dengar? Dengar. Dengar? Ya. Okey. Auzubillahi Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih sahabat Ana, yakni Muhammad Adik Hakimi. Okey, yang menanyakan kepada Ana mengenai cabaran Ana. Okey, cabaran Ana ketika Ana menduduki SPM tahun 2020, tahun lepas. Tapi tak adalah kami jawab SPM 2020, kami jawab time bulan 3 2021. Okey, itu cabaran juga tu. Okey, nak katanya ya, memang banyak cabaran untuk Ana sendiri dan untuk kita semualah yang ambil SPM 2020. Okey, tipu kalau Ana kata kan, tak ada cabaran langsung untuk SPM. Kalau macam tu, baik Ana tak payah pergi sekolah, tak payah belajar pun. Okey, buat penat ya. So mesti untuk SPM ni untuk apa-apa lah, memang ada cabaran. Okay, so apa yang kita kena letak kat mindset kita, dekat kepala otak kita ni, okay, maaf semua kejayaan kita, pencapaian kita akan dapat insya-Allah, memang kena ada usaha kita. Okay, usaha ni apa? Memang kita kena ada tempuhi halangan, cabaran, ujian untuk dapat sesuatu kejayaan. Okay, kejayaan dia bukannya datang bergolek kat kita kan. Bukannya senang-senang dapat belajar, hari ni belajar, esok dah dapat. Bukan. Mesti kita kena ada usaha kita, memang cabaran banyak datang untuk kita dapat sesuatu kejayaan. Okay. Dalam Islam pun, kalau kita nak dapat keridaan Allah SWT, okay, Allah kata apa? Dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Allah kata apa? Maksudnya, apakah manusia mengira bahawa mereka akan dibiarkan begitu saja dan mereka berkata mereka beriman, tetapi mereka tidak diuji. Okey, nak dikatakan apa? Kalau dalam aspek keimanan lah, kita cakap kita dah beriman padahal tak ada ujian apa-apa pun. Okey, so nak dimaksudkan ujian, cabaran yang insya-Allah yang kita akan dapat ni untuk menjadikan kita insya-Allah lebih kuat, untuk lebih pandai. Kalau dalam SPM lebih pandai, kalau dalam konteks keimanan lebih kuat, lebih beriman kepada Allah Taala. Okey, itu dalam konteks keimanan lah. Okey, kita sebagai pelajar Islam pun memang tak boleh ketepikan. Okey, dalam konteks belajar, memang apa nak kata, cabaran ni untuk menjadikan kita
lebih pandai. Itulah gunanya kalau kita ada apa, ujian awal tahun, ujian pertengahan, okey, supaya nanti waktu SPM kita tak ada terkejut dengan soalan-soalan SPM. Okey, kita sebelum SPM pun selalu kita dah jawab soalan past year. Okey, so nanti tak adalah time SPM kita terkejut. Okey, tapi kalau batch 03 lain lah. Kami memang tak ada exam pun. Okey, percubaan pun kami tak dapat sikit je. Sikit, lepas tu sekolah tutup. Itulah cabaran juga tu. Okey, so nak kata kat sini, kat dunia ni memang cabaran sentiasa ada. Okey, selagi kita hidup, cabaran ujian tu memang akan ada. So lain orang, lain lah dia punya cabaran ni. So Ana pernah ambil SPM dan antum pun akan ambil SPM. So Ana sekejap lagi akan, insya-Allah akan share lah apa punya cabaran Ana kan tahun lepas. So Ana nak kita berkongsi lah. Okey. Ana kongsi cerita Ana dan Ana nak antum share antum punya problem antum, cabaran yang antum rasa sekarang ni untuk SPM ujian antum. Okey, abang nak Ana nak antum isi chat kat bawah ni apa je yang antum rasa antum susah sekarang ni, apa je cabaran yang antum rasa. Okey, kita bertukar cerita lah. Ana cerita Ana punya cerita, antum cerita bawah. InsyaAllah nanti kalau kalau ada masa lebih, Ana akan baca dan kalau ada Ana boleh tolong, Ana tolong. Kalau Ana tak boleh pun, insyaAllah panel lain boleh tolong. Okey, sambil Ana cerita boleh isi. Okey, nak cerita. Okey, dah ada yang isi bagus. Okey, sambil tu Ana cerita Ana punya kan. Okey. Okey. Masalah pertama cabaran yang Ana rasa. Okey, sini ada cikgu-cikgu juga kita luahkan lah. Cabaran pertama untuk Ana Ana tak akan ambil cabaran tu daripada aspek luar dulu. Ana akan ambil daripada aspek diri Ana sendiri, iaitu Ana tahu kelemahan Ana apa. Okey, itulah cabaran Ana. Okey. Kalau nak tahu apa cabaran yang terbesar bagi Ana adalah diri Ana, iaitu Ana tahu yang Ana ni jenis yang bila belajar ni lambat sikit nak tangkap. Okey, lambat sikit nak tangkap. Contohlah, cikgu mengajar kat kelas kan. Cikgu mengajar. Okey. Kalau Ana toleh kepala ke kanan, tengok kawan Ana yang sebelah kanan, kalau dia dah faham lah. Dia dah faham apa cikgu ajar kan. Dia dah angguk-angguk. Okey, kalau tengok yang sebelah kiri pula, budak pandai juga, dia dah faham juga. Tengok belakang ada adik, lagi dia pandai kan. So tepi semua belakang Ana semua budak-budak pandai. So diorang memang cepat faham. So Ana ni time kelas memang susah nak faham maaf cikgu. Okay. So contohlah kalau lagi-lagi kalau Ana ni kalau susah nak faham dalam bab menghafal lah. Okay. Lagi-lagi pun Ana ni kelas 5 Maliki, kelas yang paling banyak subjek, kelas paling banyak subjek yang perlu dihafal. So memang itu cabaran yang bagi Ana lah. Okay, untuk Ana hafal, terutamanya subjek, kalau nak diceritakan kat sini, subjek paling Ana susah nak hafal adalah subjek manahij. Okay, subjek tu maklum lah kalau kat kelas kan, ustaz suruh hafal. Okay, ustaz suruh hafal. Ustaz kasih masa sekejap je untuk hafal. So kalau Ana, masa sekejap tu memang tak cukup untuk Ana. Okay, kalau kena berdiri time kelas tu, memang Ana selalu lah. Lepas tu, apa yang Ana buat untuk lawan balik apa cabaran tu, untuk selesaikan masalah Ana tu, okay. Kalau bab menghafal, okay, kalau ustaz masuk, ustaz cakap ustaz nak mengajar topik apa, ustaz Ana akan hafal siap-siap. Supaya nanti kalau Ana kena bangun, kena baca apa yang Ana hafal tadi, insya-Allah boleh. Okay. So apa yang Ana nak cakap kat sini,
bila kita sedar kita punya kekuatan, kelemahan, so kita dapat buat plan kita macam mana nak belajar supaya tak ketinggalan. Okay? Kita tak boleh kalau dah tahu kita tu lambat belajar, kita biarkan. So nanti yang pandai ke depan, kita nanti ke belakang je. Okay? Itulah antara tips untuk berjaya. Kita kena sedar diri kita balik supaya nanti kita dapat buat plan yang lebih baik masa akan datang. Okay? Okay. Itu untuk Ana punya cabaran yang pertama lah. Yang ni Ana memang susah sikit nak belajar. Okay. Banyak masalah ni. Okay, tak apa. Ada masa lagi. Ana cerita masalah yang kedua untuk Ana ni. Cabaran untuk Ana. Okay. Ni bukan cabaran untuk Ana. Ni cabaran untuk satu dunia lah. Okay. Yang ni apa lagi kan? COVID lah. Okay. COVID ni. COVID maklumlah sekolah tutup. Okay. So nak cerita kat sini, Ana punya semangat SPM ni sekejap melonjak, sekejap jatuh macam turun bukit, jatuh laju. Okay. Kadang kalau kata PKP, okay. Ana dah ni nak belajar betul-betul. Lepas tu dia sambung lagi. So semangat tu lama-lama hilang. Okay. Ana ingat lagi macam Ana cerita tadi, percubaan sekejap je kan. Itu pun sangat membuatkan Ana rasa down lah. Okay. Macam sekolah tu tutup time exam matematik. Padahal Ana minggu-minggu sebelum tu Ana dah pulun dah nak jawab matematik. Ana dah buat latihan, last tutup. So Ana memang rasa down lah. Okay. Itu cabaran untuk semualah Ana rasa, bukan Ana seorang je lah. So bila COVID juga, kita belajar kat rumah kan. Bila belajar kat rumah, maklum lah, belajar kat rumah ni, kalau dulu first year kan, lagi-lagi kita nak SPM, lepas tu first year, kita terkejut lah kan, belajar kat rumah kan. So lepas tu Ana pun jenis belajar kat rumah macam belajar tak belajar lah, gaya belajar tak ada. Okay, sepatutnya belajar kenalah ada gaya belajar, duduk semua kan. Kalau Ana dulu, Ana tak ada, kalau belajar tu tak ada nampak gaya belajar. Okay. Lepas tu Ana ni tak adalah nak kata bijak sangat nak pakai gadget-gadget yang sekarang ni kan. Okay. Sebab dulu Ana wifi Ana tak ada, laptop Ana tak ada. So memang susah sebab data Ana pun cukup-cukup makan ni. Kalau masuk cakap je sekat-sekat. Itu memang cabaran lah. Okay. Itu untung lah antum tadi pengetua cakap ada bantuan dapat apa, data. Apa-apa kan. Untung lah dapat bantuan. RM20 untuk beli data. Apalah. Tapi untung lah, kalau Ana dulu laptop ni pun Alhamdulillah Ana ada time hujung tahun 2020. So time tu lah Ana kabut nak belajar macam mana nak pakai laptop ni. Okay. Ana tanya kawan-kawan Ana macam mana nak pakai. Okay. Tanya tu pun bukannya terus faham kan. Memang susah Ana, gadget-gadget ni memang lambat sikit lah. Okay. Kalau tadi Ana kata yang sebab utama yang lambat lah, ni pun lambat juga lah. Okay. Ana pun, orang lain kata Ana pandai, Ana pun sebenarnya Ana tahu macam mana diri Ana ni sebenarnya tak adalah pandai sangat. Cuma apa yang nak cakap kat sini, kalau dah tahu kita tu tak pandai sangat, so usahakan jadi lebih baik. Okay. Jangan biarkan diri kita ni ketinggalan. Sedar diri balik. Okay. Kata kunci kat sini, sedar diri balik. Jangan rasa selesa. Keluar daripada zon selesa kita. Okay. Rasanya dah berapa dah sebab Ana cakap. Apa masalah yang Ana cakap. Rasa 3 ke 4 kot. Okay.
Ana teruskan kepada ni lah, masalah-masalah yang antum dah listkan ni. Okay, ramai tulis. Okay, ni Ana perasan lah, tak ada motivasi. Banyak tak ada motivasi. Okay. Okay, okay lah untuk masalah motivasi bagi Ana lah, apa yang berdasarkan pengalaman Ana, bila kita tak ada motivasi, apa yang kita perlu buat, kita cuba tengok sekeliling kita. Kita cuba tengok kawan-kawan kita. Kita cuba tengok kat media sosial, kita cuba tengok kawan-kawan kita. Kadang-kadang kawan-kawan kita ni, dia post status, dia belajar. So kalau ikut pengalaman Ana, benda yang diorang post tu, tak tahulah diorang punya niat apa kan. So tapi tak apa. Apa yang diorang post tu, itu yang membuatkan Ana bagi Ana motivasi. Okay. Jadi apa yang nak cakap kat sini, kalau tak ada motivasi tu, pandang sekeliling. Okay. Tak pun antum duduk diam, antum duduk kat bucu-bucu mana kan. Jangan buat benda tak elok. Duduk kat bucu-bucu ke, ambil sejadah, duduk, antum fikir balik. Macam mana antum start belajar? Kenapa antum start belajar? Okay, kenapa, apa yang antum nak kejar? Apa matlamat antum? Apa yang antum dah niatkan daripada awal tahun, apa yang antum nak dapatkan? Okay, rasa banyak yang soalan ni boleh panel sahabat Ana, Syafiq, dia lagi banyak penyelesaian ni. Dia lagi banyak idea untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Okay, jadi rasanya cukup itu saja daripada Ana. Ana serahkan kepada moderator Adib Hakimi. Okay, maaf kalau ada salah silap. Yang baik daripada awal, yang tak baik itu daripada Ana sendiri. Okay, Adib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Syukran kepada panel kedua kita, Muhammad Adam Irfan. Okay, ni tu kalau tambah lagu latar belakang Bersamamu tu boleh masuk drama TV3 tu dah. Sedih tu ceritanya. Okay, tak apalah. Okay, dan dalam komen juga ada juga yang dah statekan masalah-masalah antum semua. Okay, begini. Kalau antum nak, antum bolehlah message cikgu Aimika ataupun mana-mana cikgu untuk kita in contact balik sama-sama. Mungkin kita boleh sama-sama selesaikan masalah antum. Sebab macam ni tau, masalah kalau antum fikir masalah tu jadi lagi banyak. Faham? Tapi kalau antum fikir penyelesaian terhadap masalah tu, contoh cara nak selesaikan masalah tu, jadi secara tak langsung tiba-tiba ada banyak je cara nak selesaikan masalah. Jadi apa yang Ana boleh kongsikan ialah be positive, okay? Right? Memang betul cabaran banyak. Lagi-lagi antum sebagai murid banyak sangat cara nak belajar. Lepas tu ada seorang juga tulis sini, separuh hari belajar, separuh hari kena buat kerja. Ya Allah, sedih. Okay, tak apalah. Okay, baik, untuk kita meneruskan program kita, memandangkan dah pukul 9.39, yalah, faham hari ni ada cuti, nak tidur awal kan. Okay, kita akan buat game sedikit Okay, baik, Syafiq, dah sedia Syafiq? Dah. Okay, baik. Sedikit penerangan sikit. Game ni antum semua kami akan uji tentang peribahasa antum semua. Ni peribahasa Melayu lah ya. Peribahasa BI susah sikit. Maaf ya teacher. Okay, baik. Boleh teruskan saudara Syafiq? Ini bukan presentation tau. Ini dekat gambar Ana. Check pin je Ana punya ni. Semua boleh pergi ke gambar saudara Syafiq, lepas tu pin. Okay, jangan screenshot tau. Okay, antum boleh jawab, tak kisahlah nak buka
mic ke ataupun boleh jawab dalam komen? Okay, terus Ana bagi dalam 2 minit. Go, go, go. Tu gambar yang pertama, gambar orang sakit jantung. Tak ada. Yang kedua, gambar tangga. Okay, cuba antum teka. Right. Bagaimana melepaskan batuk di tangga, bagaimana melepaskan... Oh, okay, Alhamdulillah. Okay, tak apa. Okay, tenang dulu. Antum semua memang pandai. Ini baru level 1 dulu. Okay, pandai. Melepaskan batuk tau. B-A-T-O-K. Jangan salah, bukan batuk. Ini ejaannya. Okay, baik. Syafiq boleh teruskan, Syafiq? Astaghfirullahaladzim. Okay, baik. Orang minyak. Cuba antum teka. Ni peribahasa apa ni? Dengan muka orang ni. Mukanya hitam, tak tahulah apa jadi. Gambar siapa ni? Ush, InsyaAllah bijak-bijak semua. ni seorang pakai skincare. Skincare apa? Dayung senandung. Bagai menconteng, arang di muka. Okey, Alhamdulillah, pandai korang. Ni ada yang antum boleh jawab ni, baguslah ni. Cikgu Adijah boleh apa ni? Ambil tahu lah siapa yang dapat tahu ni, bagi markah tinggi sikit ke? TV 6 dah ni semua. TV nada. Oh, Alhamdulillah, ya Allah. Okey, insya-Allah semua ni. Okey. Kemudian terusnya Syafiq. Ini macam senang je ni. Cuba antum teka. Okey, buruk siku. Okey. Pandai. Okey, terus Syafiq. Tu gambar kacang. Kacang melupakan. Bagaikan kacang lupakan kulit. Okey. Syafiq, itu saja ke ada lagi satu? Lupa pula. Ini yang last kali ni kalau okey, yang last kali tu kalau tengok gambar burung ada orang dah jawab ni. Okey, ini kalau antum boleh jawab memang antum pernah menduduki periksa SPM 2020 lah yang lepas. Ini adalah soalan peribahasa waktu BM tu memang semua pelajar. Ini yang famous ke? Ya, betul, yang famous. Tak ada yang boleh jawab Yang dapat Cikgu Aimi lah Okey, bagus Cikgu Aimi. Okey, jadi jawapannya adalah jinak-jinak merpati. Okey, maksud jinak-jinak merpati ni adalah bila antum nampak ada seseorang tu, nampak macam tenang je orang tu. Tapi bila antum dekat je, tiba-tiba dia lari terbang. Itu macam burung merpati lah, kalau antum pernah jumpa burung merpati lah. Okey Okey, baik. Semua bangun lagi ke ni? Kalau bangun, boleh type nama makanan antum, makanan kegemaran antum dekat dalam chat. Sedap-sedap. Coklat, sambal, ayam. Okey, baik. Jadi, untuk meneruskan majlis kita pada malam ini, Ana akan teruskan untuk panel ketiga kita iaitu Muhammad Syafiq. Okey, baik. Syafiq ada di sana, Syafiq? Ada. Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Okey, baiklah. Kepada panel ketiga kita tahu yang tidak boleh dinafikan yang pelajar-pelajar SAMNI ni memang sedang menghadapi masalah dan pelbagai cabaran seperti mana yang disebut oleh panel kedua kita tadi, Adam. Jadi, boleh tak saudara berikan macam solusi lah ataupun tips terhadap kepada mereka tentang masalah-masalah dan cabaran yang mereka hadapi? Sebab memang betul, mereka semua ni perlukan support. Jadi kadang-kadang keluarga pun tak support, jadi mereka perlu support diri mereka sendiri. Jadi saudara boleh berikan beberapa tips untuk mereka dalam pembelajaran mereka dan juga peperiksaan SPM yang akan datang. Dengan itu dipersilakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi insya-Allah hari ini Ana nak jawab soalan daripada saudara Adik. Tadi soalannya panjang sangat, jadi Ana rasa
dia punya point tu tips lah kan, tip kan, insyaAllah. Jadi sebenarnya tips ni Ana dapat daripada pengalaman Ana sendiri, daripada kawan Ana, daripada kawan, daripada murabi Ana, daripada mentor Ana lah maksudnya, daripada mentor Ana yang suruh kita orang buat forum ni. Dia yang cadangkan. Jadi Ana akan gunakan insyaAllah sebaiknya. Jadi untuk soalan Adib tadi, masalah, cabaran, tips. Okay, masalah dan cabaran tadi Adam dah cerita tadi yang rasa. Masalah dan cabaran pelajar-pelajar SAMNI masa pandemik lagi, masa sebelum SPM lagi, banyak tekanan, betul kan? Anak-anak kat rumah buat kerja rumah tadi apa? Dari pagi masuk kelas, petang buat kerja rumah kan? Boleh lah tu buat isteri misali betul tak? Banyak lagi ni soalannya ni, banyak lagi cabaran. Macam tadi Ana tengok ada tempat belajar sebelah katil. Buanglah katil tu ke tepi. Lepas tu adalah banyak. Pasal motivation lagi. Kurang direct motivation. Banyaklah motivation ni. Kira dah seri. Padahal banyak je motivation yang kita dapat daripada cikgu. Banyak cikgu buat program motivating. Betul tak cikgu? Kan? Jadi kurang direction motivation. Nak jawab motivation, bukan kita kurang, cuma kita tolak. Sebenarnya dah datang banyak dah motivation kat kita, cuma kita tak terima. Macam cikgu bawa motivator yang sebelum ni, yang siapa, nak tak ingat nama dia, tapi adalah motivator tu yang boy punya tu. Tapi motivating dia tu, cara dia motivate tu memang okey lah. Kita yang tolak tu, kita yang tak terima. Okay, Fuad, Nur Syafiqah binti Azmi, Nur Ajilah Batisha, okey tadi dah. Nur Atika susah nak fokus dan kurang semangat nak study. Ini tips yang pertama yang Ana nak bagi bila susah nak fokus dan kurang semangat nak study. Ana boleh bagi cari flow kita belajar. Ana sebenarnya Ana kena jawab soalan ni, Ana rasa lah. Sebab Ana ni dulu kat sekolah kira student noob. Kira macam kalau result pun hampir-hampir lemas lah. Cukup makan. Betul. Tipu. Ya Allah. Betul lah. Tak percaya tanya cikgu. Jadi tips ni Tak betul, tak betul. Awak cemerlang. Terima kasih cikgu. Maksud saya mungkin subjek lain lah. Mungkin subjek lain yang saya ingat kan. Jadi macam mana saya bangkit saya untuk pengetahuan semua, alhamdulillah SPM saya dapat 8A. Untuk bukan nak bangga, untuk bagi tahu saja. Yang mana daripada result sebelum ni kira teruk memang lemas punya. Tapi SPM alhamdulillah dapat 8A. Allah bagi rezeki. Doa cikgu-cikgu. Jadi untuk tip pertama tadi Ana cakap, cari flow kita belajar. Ada orang yang belajar dia salin nota penuh satu bilik dia penuh nota kan. Macam kawan anak kat Sambes, dia ada kembar. Kalau korang tahu yang dia dapat 22A tu kan. Yang tu kawan Ana seorang. Yang kawan Ana ni dia kalau study kerja dia memang buat latihan je. Bila dah masuk kelas dia habis, dia masuk kelas kembar dia pula. Lepas tu dia tak buat division, dia terus buat latihan. Maksudnya dia macam malas lah nak baca-baca balik. Jadi dia fokus kat kelas, dia buat latihan. Kalau kembar dia pula, nota je penuh dia punya bilik semua. Kalau Ana tak buat dua-dua tu. Maksud betul lah. Untuk pelajar yang macam Ana, lelaki lah khususnya kan, perempuan tak malas macam Ana. Okay, kalau Ana, bila study kat rumah, Ana akan pasang lagu. Itu cara belajar Ana akan pasang lagu sambil kelas ataupun sambil study lah. Bukan lagu Blackpink bagai tu, lagu lofi. Lofi ataupun search lah kat YouTube tu, study with me. Nanti nak nampak lah ada kucing yang perempuan duduk, kata perempuan, bukan perempuan betul lepas tu dah cari flow kita belajar tu. Tips kedua Ana boleh bagi, boleh habis. Bila dah cari flow kita belajar tu, kita tengok orang lain belajar macam mana.
Kita tengok senior-senior kita dulu yang power-power lah. Yang macam mana? Yang power-power. Macam mana dia study? Macam mana dia dapat straight A kan Nadib kan? Macam mana dia dapat 8A kan Adam kan? Afiq lagi lah. Lepas tu nak kata diorang study ni ada cara-cara sendiri. Cara kita orang memang lain-lain. Kalau antum, anak tak tahu antum macam mana, belajar atas pokok ke, tak tahu lah. Okay, lepas tu bila lah kita dah tahu cara kita belajar tu, kita set masa kita. Kalau Ana belajar, Ana set masa tu pagi ataupun malam. Kalau petang Ana nak main je kat luar. Bukan main game mudarat. Lepas tu lagi. InsyaAllah terus senang. Ini untuk tip untuk susah nak fokus dan kurang semangat nak study. Nurul Syafiqah binti Azmi, sakit mata sakit kepala sebab asyik tengok laptop. Okay, ni anak cerita. Antum tahu tak? Korang semua tahu tak? Kalau sakit mata, sakit kepala sebab asyik tengok laptop ni, tak kisah demam ke apa, sebab kita belajar, itu jihad kita. Macam masalah biasa lah. Macam masalah biasa orang sekarang tak ada line kat rumah. Padahal kita tengok video-video viral orang study depan kedai orang, tak ada line kan. Dia bawa motor jauh-jauh pergi study. Sampai buat rumah atas pokok sebab nak study. Itu nak kata macam ni, orang ni keluar mencari jihad. Tak kisahlah asalkan nampak lah surga explore. Allah pun berfirman kan, dalam surah Al-Ankabut, surah ke-26 ayat 29. Dan ada yang nak baca ke mafhumnya? Okay, tak apa, lambat. Okay, dan orang-orang yang berjihad mencari keridaan kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Okay, dapat surah Al-Ankabut ayat 29, surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad seperti mencari keridaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Okay, dan kat situ maksudnya kalau sakit-sakit macam ni, kira bersyukurlah. Allah hapus dosa sekali kan. Jadual study Messi sebab half day dari student. Okay, ni dah lepaskan kurang direct motivation. Okay, Ana rasa semua macam dah kan. Okay, macam banyak tadi. Terkejar nak siapkan homework dan kerja kursus SPM sebab semua subjek ada homework. Okay, sebab tu daripada masa ni kerja nak siapkan homework dan kerja kursus SPM sebab semua subjek ada homework. Time ni korang kena beranikan diri nak negotiate dengan cikgu-cikgu. Sebab cikgu rasa korang ni tak ada kerja, korang tidur je kat rumah. Tu yang cikgu bagi kerja banyak. Sebab tu korang kena beranikan diri, korang kena minta apa tu orang kata? Dah 9:53 dah. Allah. Apa orang kata? Nego. Orang tu kata lah tu. Okay, Anda terus ke poin seterusnya. InsyaAllah. Kalau ikut pengalaman Ana, tips Ana, kita jaga amal kita. Kita jaga mutabah amal kita. Mutabah ni kira amalan sunat kita lah. Okay, kalau macam Ana, dulu sebelum SPM, Alhamdulillah Ana diberi peluang untuk bangun malam. Kiranya memang Allah bagi can nak bangun malam tu. Jadi lepas bangun malam tu, sempatlah study kan. Lepas tu, yang Ana seterusnya, Ana istiqamah buat baca mak surat pagi petang. Ana on the way pergi sekolah naik motor, baca mak surat. Ana balik baca mak surat petang pula. Gitu. Lepas tu, puasa sunat. Puasa sunat, kita belajar puasa sunat banyak hikmah dia. Lepas tu, tilawah. Tilawah ni kalau boleh, satu juzuk sehari. Setiap pagi, mulakan hari dengan tilawah. Kalau mengawal kan, biasa mesti bangun awal, budak sami kot. And lelaki tak tahu bangun pukul berapa, main PUBG malam. Lepas tu, nak kata kat sini, tilawah ni macam ustaz tadi pengetua ada kata tadi. Pengetua ada kata tadi, bila kita dah baca Al-Quran, kita tak ada. Bila kita baca Quran pagi ni, Allah akan mudahkan.
Allah akan mudahkan perjalanan kita untuk hari tu. Kita tak rasa ragu-ragu, kita tak rasa berat hati bagai kan. Kenapa nak cakap jaga muktamah amal kita? Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Jasiyah surah 45 ayat 23, Afra'aita min akhadahu alahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka? Okey, kat sini anak bagi contoh. Sekarang tengah viral pasal bola. Jadi apa pasal bola lah. Kalau yang tak tahu, yang bola yang bulat tu, yang ada tim JDT Selangor bagai tu kan. Nak kata orang yang mana bola ni, bila dia terlepas dengan bola, dia akan buat apa? Macam ekspedisi dia macam, aduh misalnya rugi tak dapat tengok bagai kan. Aduh macam-macam lah. Tapi bila dia tinggal solat tahajud kan, solat tahajud. Tahajud sunat je kan. Ada sikit macam tu dia jawab. Astagfirullahaladzim. Lepas tu nak bagi contoh lain, bila baca Quran, ada yang tak baca, lepas tu ada yang baca satu muka surat je. Lepas tu satu muka surat je cukup tu. Banyak tu. Satu roh 10 kepala kan. Nampak sangat malas tu kan. Dah lah sekolah agama. Habiskan kalau boleh satu juzuk tu. Kalau nak ikutkan muktabah amal kita yang anak buat ni dengan muktabah sahabat dulu, jauh bezanya. Kalau muktabah sahabat dulu, Nabi tanya, wahai sahabat, siapa yang dah ziarah orang sakit? Siapa dah bersedekah kan? Kita ni setakat buat amal kita sendiri. Bagi firman lagi, surah Al-Ahzab ayat surah ke-33 ayat 4 kan. Macam Afiq kata tadi, Allah tidak surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 4 yang maksudnya Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu rongga dada. Allah tidak menciptakan dua hati, satu untuk Allah, satu untuk nafsu. Tidak. Allah menciptakan satu hati hanya untuk Allah. Okey, jelas surah Al-Ahzab tadi. Surah ke-33 ayat 4. Cek. Okey. Okey. Seterusnya tips seterusnya, tanya cikgu. Walaupun anda tahu, anda sendiri pun tak tanya cikgu dulu, tanya SPM. Tapi insyaAllah setelah ni anda akan banyakkan tanya. Tanya je walaupun soalan merapu. Anda ingat kawan anda Zulkarnain, dia selalu tanya soalan dekat ni, Ustazah Hidayati. Merapu betul. Syariah kan. Dia tanyalah pasal kahwin apa semua kan. Tapi disebabkan tu kita orang rapat lah dengan Ustazah ni. Lepas tu Allah bagi tahu, Allah bagi tahu, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya salah. Sambung Okey. Tadi tanya cikgu. Ni bila dah habis tu awak tanya dia apa-apa. Macam cikgu, boleh tak cikgu bagi contoh lain kan? Tanya je. Macam mat, lagi-lagi mat. Tanya je. Macam lepas tu tanyalah soalan dah habis meeting kan. Awak tanyalah pasal bola tu. Nak kasih ceria. Okay, dah tu je. Lepas tu tips Ana yang terakhir, bergantung dekat kawan. Maksud Ana bergantung dekat kawan ni, kalau dulu Ana ni memang malas nak belajar. Jadi Ana bergantung dekat kawan. Ana tanya kawan Ana malu nak tanya cikgu kita tanya kawan. Kita harapkan kawan tu tanya kita juga. Lepas tu bila tanya ni, Allah firman kan, khairun nas anfa'uhum tanfa'ul mu'minin. Khairun nas anfa'ul mu'minin. Orang yang bermanfaat adalah yang beri manfaat kepada orang lain. Okay, kat sini bila bertanya dengan kawan ni, tanya tu contohnya macam Ana tanya Adam kan. Adam, kau study apa hari ni? Lepas tu dia cakap tak study. Nak percaya? Lepas tu bila dia cakap tak study tu, memang tipu lah dia kata tak study kan. Okay, bila dia kata study, sorry masa. Bila dia kata tak study kan, lepas tu itu kalau dia kata tak study kalau dia kata study, kita akan rasa tertinggal. Oh, aku tak study lagi bab ni. Aku nak kena kejar dia ni. Lepas tu buatlah bertanding dengan kawan-kawan ni. Siapa dapat grade paling tinggi,
Kira dia menang lah. Bet tu bukan judi apa, tak ada berjudi apa-apa. Ini untuk kebaikan. Biar kita rasa ada kompeten. Lepas tu saling mengajar. Contoh kalau adik tu dia power bab ekonomi. Ana tanyalah bab ekonomi kat dia. Kalau Ana power bab civic kot, civic. Lepas tu kalau Afiq tu dia power lah bab agama. Kalau Adam ni tak salah Ana dia power bab Arab lah Tak ada. Macam tu. Dah. Okay. Okay, Ana rasa tu je kot. Untuk Ana, untuk macam mana. Jadi untuk kulasahnya, nak simpulkan bahawa kita ni tipsnya lain-lain. Ada orang, dah cakap tadi, tipsnya lain-lain. Jadi kalau Ana rasa, antara antum rasa Ana sesuai untuk diikuti, Ana boleh, hantar boleh tanya, hantar boleh ikut Ana. Kalau hantar rasa nak cari Google lah kan senang kan. Okay, sini tu je lah kot. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Alhamdulillah, syukran kepada panel ketiga kita, saudara Syafiq. Okay, masa pun dah melebihi seminit ni, minta maaf ambil masa kamu ya. Okay, lagi sekejap lagi tak akan tutup. Baik, tadi saudara Syafiq banyaklah ceritakan, antaranya tips-tips untuk nak berjaya lah ataupun nak teruskan belajar ketika situasi pandemik pada hari ini. Antaranya jangan malu tanya cikgu, kalau malu berdayung sampang karam. Dan selain itu juga yang Ana paling nak antum semua ambil point adalah cara sendiri. Baik, setiap orang lain-lain tau. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, ada yang petak. Jadi masing-masing ada cara sendiri untuk belajar. Dan yang penting sekali, walaupun cara-cara kita untuk belajar masing-masing, tapi kena ingat Allah pernah menyebut dalam surah Al-Ahzab tadi saudara Syafiq menyebut tentang ayat 4, Ana menyebut tentang ayat 3 pula. Mafhumnya, dan bertakwalah kepada Allah dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Bila kamu dah usaha apa semua tu, A to Z ke, A, B, C, D ke, terlepas Z ke apa ke, yang paling penting ialah kamu last sekali tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Ana rasa itu saja untuk slot kita pada malam ini. Kalau kami semua ada terkasar bahasa, bukanlah kalau, memang ada pun terkasar bahasa, Ana sebagai wakil minta maaf banyak-banyak kepada guru-guru dan juga kepada anak-anak murid apa semua. Yang buruk itu datang dari kami dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Dengan ini saya serahkan majlis kepada pengurusi majlis ataupun MC, Master of Ceremony. Dengan ini dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian yang disampaikan sebentar tadi. Beruntunglah mereka yang mengambil catatan dari semua perkongsian sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, dengan berakhirnya ucapan tadi, maka tamatlah sudah program Permata Mutiara Hati tahun 2021 pada hari ini. Ucapan tahniah buat semua murid yang berjaya menyertai program ini sehingga tamat. Semoga semua murid dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi di dalam program ini dengan sebaiknya. Di atas dahan burung tempua melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua, di lain masa bersua lagi. Sekian sahaja dari saya. Mohon maaf dari pihak kami sekiranya ada terkasar bahasa, terlanjur bicara sepanjang berada di dalam majlis ini. Yang terbaik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang kurang itu datang dari kelemahan kami sendiri. Dengan itu, saya sudahi program Sentuhan Permata Mutiara Hati tahun 2021 ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, tahniah, terima kasih. Semoga berjaya. Alhamdulillah, syukran anak-anak. Semoga berjaya dunia akhirat. Hebat-hebat, antum hebat insya-Allah.
Cikgu. Okey, Puan Kasur mohon undur diri ya. Okey semua. Cikgu minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih. Salam, terima kasih semua. Cikgu. Tahniah Cikgu. Adam. Terima kasih. Adib. Tahniah semua. Assalamualaikum. Cikgu. Rindu Rindu. Jom masuk meriah. Boleh. Masuk Boleh meriah juga. balik jom. Adik jadi cikgu yang baik adik. InsyaAllah Cikgu Jaga Alifah. sampai tu nak jadi cikgu ya. Mudah-mudahan dapat. Oh, Cikgu Jo. Cikgu Tahniah Jo. semua. Ya saya Yalah Syafiq, Adab semua mana Adam ya. Afiq mana nak ingat saya. Cikgu bersayang kot. Sentiasa berada Okay, dalam doa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang Sama-sama, taklim terima lagi kasih kembali. Best perkongsian para alumni. Penuh pengisian. First hand. Minta maaf lah Cikgu kalau ada kekurangan banyak. Tak ada, okey je sempoi. Santai janji sampai kan? Oh. InsyaAllah nanti jumpa lagi. All the best. Adib awak dekat mana? IPG je? Nanti 6 hari bulan 9 baru masuk IPG Kampus Bahasa Antarabangsa. Okey. Afiq dekat Kisah, Syafiq Syauqi dengan Adam Irfan. Saya kat Santis. Awak kat Samtish, Adam? Saya akan sambung dekat UiTM Kuala Pilah. Oh, Kuala Pilah. Oh, tadi saya dengar. Betul. Oh, jadi orang Kuala Pilah ni. Jauh-jauh. Nak bagi jaya semua Masak lomak cili padi. Cikgu. Tik Salai. Selamat datang ke Negeri Sembilan. Tu. Itu Okay. Sembilan. Kuala Pilah tak ada apa tempat paling kering dalam Malaysia. Janganlah macam tu. Tengok mengutuk jahat betul aku. Dekat dengan hospital tu UiTM tu. Oh, dekat hospital Oh, tahu. Alhamdulillah. Kan yang dekat dengan hospital tu kan ada berapa kampus kat situ. Matrik di situ juga, area di situ juga. Matrik dalam sikit. Dalam sikit matrik dalam sikit. Kilang Mihun. Pekan Cowboy Kuala Pilah tu. Bukan cowboy Kering tu, kering. Habislah saya. Sesuai dengan Adam. Dia kena jadi tan sikit, sawo matang. Putih sangat, cepat nampak goto. Okey, jumpa lagi. All the best untuk semua, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okay, kasih Cikgu. Terima kasih semua. Tahniah semua. Selamat berjaya. Syukran semua. Adik. Afiq. Rafiq. Ya, salam. Azhar. Okay, Taufiq Menaja ya. Assalamualaikum. 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 Okay, kita undur diri dulu lah Kami minta izin